Ini mukaddimah kepada peperangan sampai tahap tu. Ada beberapa perkara kita tengok di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih kawasan Uhud sebagai satu sejarah yang luar biasa. Dan Uhud ni satu-satunya gunung yang disebut dengan perkataan mahabbah, kasih sayang. Nabi pernah naik atas gunung Uhud, bukit Uhud. Nabi kata, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud adalah bukit atau gunung yang dia cintakan kami dan kami cintakannya. Uhud ini adalah gugusan beberapa gunung-gunung yang bersatu. Jadi dia ni deretan panjang gunung. Di Mekah, di Madinah ni ada lagi dipanggil Air dan Saur yang dianggap sebagai kawasan tanah haram Madinah, di Madinah. Tapi istimewanya gunung Uhud ini gunung yang cukup hebat. Nabi SAW pernah naik atas gunung Uhud bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Osman, bersama dengan Umar. Tiba-tiba gunung tu bergoncang. Nabi kata, Usbu ya Uhud, sabitkanlah kamu wahai Uhud, kerana atas kamu ada Nabi, ada Siddiq, ada dua yang syahid. Benar, Sayyidina Umar mati syahid, Sayyidina Osman juga mati syahid. Jadi tempat itu memang tempat yang bersejarah, yang luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Syawal tahun ketiga Hijrah, pusingan pertama, tentera Islam menang sehingga pasukan pemanah turun daripada tempat memanah. Menang. Kalau sebab Islam ni dijaga betul, itu kata kalau ikut betul menang. Peperangan berlangsung dengan amat hebat antara dua pasukan tersebut. Tentera Islam menguasai medan tempur di segenap lokasi. Meskipun beberapa pahlawannya telah gugur syahid seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, semangat juang yang ditunjukkan oleh tentera Islam, meskipun dalam jumlah yang sedikit, berjaya meruntuhkan semangat jaguh-jaguh tentera musyrikin. Barisan pertahanan mereka mula berkecamuk di kiri kanan, hadapan dan belakang. Keadaan tidak ubah seperti 3,000 orang tentera musyrikin menghadapi 3,000 tentera Islam, bukannya ratusan orang sahaja. Tentera-tentera Islam dengan gagahnya mempamerkan keberanian dan keyakinan yang tinggi. Setelah pihak Quraisy berusaha dengan bertunggus-lumus mengekang kemarahan serangan tentera Islam, akhirnya mereka mula merasakan ketidakupayaan dan kegagalan pada pihak mereka. Lalu mereka pun berundur dan melarikan diri. Akhirnya tentera Islam yang kecil bilangan itu berjaya sekali lagi mencipta kemenangan besar di atas tentera Mekah, dengan kemenangan yang tidak kurang hebatnya daripada kemenangan yang diperolehi dalam perang Badar. Namun malang sekali apabila sebahagian besar anggota pasukan pemanah telah melakukan kesilapan besar yang mengubah sama sekali situasi peperangan, dan ia hampir menjadi sebab kepada pembunuhan Rasulullah SAW. Walaupun perintah yang tegas telah dikeluarkan oleh Rasulullah SAW, namun apabila pasukan pemanah itu melihat tentera Islam yang lain sibuk mengauk harta rampasan dari pihak musuh, mereka terpengaruh dengan kecintaan dunia. Lalu sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain, harta rampasan, teman-temanmu telah tampil ke sana, apa lagi yang kamu tunggu? Ketua pasukan pemanah iaitu Abdullah bin Jubair lalu memperingatkan mereka tentang arahan Rasulullah SAW. Namun sebahagian besar turun dari bukit itu dan menyertai pasukan tentera Islam yang sedang mengumpul harta rampasan. Dengan itu terdedahlah benteng pertahanan belakang tentera Islam. Anggota pemanah yang tinggal hanya Abdullah bin Jubair bersama 9 orang anggota lagi. Daripada 50 tinggal 10 orang. 10 dengan 50 jauh, tuan-tuan. Kemudian ketika itulah, bila dah jadi macam ini,
Mereka tak ingat lagi peringatan Abdullah. Lalu 40 orang pasukan pemanah benteng pertahanan tentera belakang tentera Islam ini juga turun. Anggota pemanah yang tinggal hanyalah Abdullah bersama dengan 9 orang lagi. Mereka inilah yang terus menunggu di atas bukit. Mereka bertekad untuk bertahan di situ melainkan setelah dibenarkan turun atau mereka terkorban. Kemudian 7 Syawal tahun ke-3 Hijrah, Sayyidina Hamzah radhiyallahu an meninggal dunia dan syahid pada pertempuran pertama kerana dilontar lembing. Dia ada 2 pusingan, hak pertama lagi kena dah. Pembunuh Hamzah radhiyallahu an bernama Wahsy bin Harb menceritakan sendiri mengenai pembunuhan tersebut selepas keislamannya. Dia masuk Islam, Wahsy. Wahsy ni orang kulit hitam. Dia berkata, dahulu aku ialah seorang hamba abdi kepada Jubair bin Mut'im. Bapa saudara Jubair iaitu Ta'imah ibn Adi telah terkorban dalam perang Badar. Apabila ramai orang Quraisy bersiap menuju ke medan Uhud, Jubair berkata kepadaku, kalau engkau berjaya membunuh Hamzah bapa saudara Muhammad sebagai pembalasan terhadap bapa saudaraku, maka engkau akan aku merdekakan. Lalu aku pun keluar bersama mereka. Aku ialah seorang lelaki Habsyah yang mahir melontar lembing dan jarang sekali sasaranku tidak mengena. Maka apabila kedua-dua pihak bertembung, aku pun keluar mencari Hamzah dan mengintipnya. Kemudian aku melihat Hamzah berada di gelanggang, persis seekor unta yang perkasa, merempuh dan mengucak-kacirkan barisan musuhnya, sehingga tak ada seorang pun yang berjaya menghalangnya. Demi Allah, aku telah benar-benar bersedia untuk membunuhnya. Aku berlindung di sebalik sepohong pokok atau seketul batu dengan harapan dia akan hampir ke arahku. Tiba-tiba Siba ibn Abdul Uzza mendahuliku sampai kepada Hamzah. Apabila Hamzah melihatnya, beliau berkata, ayuh kemari, wahai anak perempuan pemotong daging Faraj ibn Siba. Ialah seorang mudim wanita. Dia seorang mudim wanita. Lalu Hamzah memukulnya dengan satu pukulan bagaikan hendak menghancurkan kepalanya. Wahsy berkata lagi, aku bersedia untuk melontarkan lembingku sehingga apabila aku yakin benar sasarannya, aku pun terus melontarkannya ke arah Hamzah. Lontaranku tepat mengenai perutnya sehingga tali perutnya keluar terburai antara dua kakinya. Kemudian Hamzah berusaha menghampiriku, tetapi beliau sudah tidak berdaya lagi. Lalu aku pun membiarkannya dalam keadaan begitu sehingga beliau mati. Setelah beliau mati, aku datang kepadanya lalu mengambil semula lembingku. Kemudian aku berpatah balik ke markas. Di situ aku duduk tanpa berperang kerana aku tidak mempunyai tujuan lain. Aku membunuh Hamzah hanya kerana aku ingin dimerdekakan. Apabila aku sampai ke Mekah, aku dimerdekakan. Hamzah radhiyallahu an disebut sebagai penghulu bagi para syuhada. Hal ini sebagaimana riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Sayyidu syuhada Hamzah ibn Abdul Muttalib. Penghulu orang yang mati syahid ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Riwayat At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat, Al-Hakim Ad-Dailami dalam Al-Firdaus, Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari berkata sabit. Hadis ini sahih seperti mana yang dinyatakan oleh pengarang Sahih At-Taghrib. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itulah sebahagian daripada kisah Khalid Al-Walid, kisah yang disampaikan berkenaan dengan peperangan Uhud. InsyaAllah kita sambung selepas daripada ini. Wallahu a'lam.